Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kuliah kita pada malam ini adalah siri yang ke-12 dalam ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbahasan tentang pembahagian yang keempat yang terdapat ataupun yang ada di bawah bab Al-Hukm Taklifi, yang mana kategori ataupun bahagian yang keempat ini dinamakan Al-Makruh. So kita dah belajar berkenaan dengan Al-Wajib, kita dah belajar berkenaan dengan Al-Mandub, dan juga kita telah menyentuh berkenaan dengan Al-Haram ataupun Al-Muharram. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung tentang perbahasan ataupun pembahagian yang keempat, iaitu dinamakan hukum Al-Makruh. Al-Makruh huwa ma kana tarkuhu awla min fi'lihi. Definisi makruh ialah kalau kita tinggalkan perkara tersebut, kita tinggalkan ataupun kita jauhkan perbuatan tersebut, lebih baik daripada kita melakukannya. Definisi lain, huwa ma talaba syari'u minal mukallaf tarkahu la ala wajhil hatmi wal ilzam. Ataupun definisi lain ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak untuk kita meninggalkannya, tetapi tidaklah atas dasar al-hatm wal ilzam, iaitu tidaklah berdasarkan wajib kena tinggal, cuma digalakkan kalau boleh dan sebaiknya kita tinggalkan perkara tersebut. Itu definisi makruh. Okey, macam mana kita nak mengenal ataupun kita nak mengetahui maksud makruh ni? Sebab kalau contoh macam al-wajib dengan al-mandub menggunakan fi'il amar, tuntutan supaya tuntutan suruh buat. Manakala kalau dalam ayat Quran ataupun hadis berkenaan dengan hukum haram dan juga hukum makruh, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah fi'il nahi, larangan. Jadi macam mana kita nak kenal kalau fi'il amar itu maksud wajib ataupun sunat? Itu dah lepas dalam kuliah kita minggu lepas berkenaan dengan al-haram. Jadi kita dapat mengenali apakah sirah-sirah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan makna haram. Jadi malam ini kita akan tengok antara sirah yang digunakan oleh Allah dalam ayat Quran ataupun dalam hadis juga untuk kita faham maksud makruh. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah yang menunjukkan maksud makruh itu sendiri, kan? Ataupun kita panggil dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan sirah dimakruhkan ataupun tidak digalakkan, kan? Nanti kita tengok contoh. Ataupun antara lain sirah yang menunjukkan maksud makruh ialah sirah nahi, yang tadi kita sebutkan, kan? Sirah fi'il nahi, kan? Iaitu larangan. Tetapi larangan tersebut ada qarinah yang menunjukkan ia bukan maksud haram, tetapi ia hanya maksud makruh sahaja. Okey. Jadi contoh yang pertama di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah perkataan makruh itu, kan? Contohnya macam dalam hadis, sebab hadis ini sama macam ayat Quran sebagai sumber hukum kita. Jadi kita boleh jadikan hujah. Contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innallaha yakrahu lakum qila wa qal wa kasratas sual wa idha'atal mal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai ataupun memakruhkan kamu qil wa qal, kan? Bercakap-cakap ataupun kita panggil sok-sok lah, itu bahasa kita, kan? Yang tanpa bukti ataupun cakap sia-sia dan sebagainya tu, kan? Wa kasratus soal, dan tanya banyak.
Cuma jangan salah faham. Bukan tak boleh bertanya soalan, boleh. Untuk kita menjelaskan kefahaman ataupun untuk mendapatkan kefahaman dengan lebih mendalam, patutlah kita tanya kan. Tetapi maksud larangan dalam hadis ini yang jadi makruhnya kalau kita bertanya soalan-soalan yang tidak ada kaitan ataupun soalan-soalan yang kita panggil kebudak-budakan ataupun soalan-soalan yang tidak membina ilmu kan. Dia tanya soalan merapu yang orang mengaji bab A, dia pergi tanya bab yang tidak ada kena mengena dengan A, dia tanya bab B, bab C dan sebagainya. Kalau ada kaitan boleh tahan, ini tak ada kaitan langsung kan. Jadi hukumnya adalah makruh. Dan juga Allah membenci ataupun Allah tidak suka kita idha'atul mal, mensia-siakan harta. Jadi mensia-siakan harta ni dia ada tahap-tahap dia lah. Okey. Kalau sampai terlalu membazir itu bukan makruh lagi tapi dah jatuh haram. Ini kita ada duit. Okey, kita ada duit. Duit itu adalah milik kita. Kita orang kaya, kita orang berada. Kita gunakan duit tersebut untuk beli barang-barang yang sebenarnya kita tak guna pun. Ataupun jarang-jarang kita guna. Kita beli, kita simpan. Contoh macam orang perempuan kan. Kalau dia asyik duk beli pinggan mangkuk je duk simpan, dia tak apa nak guna. Mula-mula boleh jatuh makruh. Tapi duk asyik beli tak guna-guna langsung, dia boleh jatuh haram sebab dia telah melakukan satu pembaziran. Nak beli boleh, tapi kita kena gunalah dengan sewajarnya. Okay, itu contoh di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah yakrahu. Jadi yakrahu ataupun sirah yakrahu ini memberi indikator bahawa ia adalah makruh. Antara lain ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq, iaitu perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Jadi maksudnya talak ini kan, dia boleh jatuh makruh sebab apa? Sebab talak ini dia akan menyebabkan satu perceraian, satu pembubaran perkahwinan berlaku antara suami isteri. Kecualilah kalau perceraian itu boleh menyelesaikan kezaliman dan sebagainya, contoh ataupun penderaan yang dilakukan oleh suami ataupun oleh isteri terhadap pasangan masing-masing. Tapi saja-saja nak bercerai. Jadi hukum dia jatuh makruh. Jadi Allah gunakan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah abghad, perkara yang paling tidak disukai. Jadi perkara yang paling tidak disukai ini tidaklah sampai jatuh haram. Dia boleh sebenarnya sampai satu peringkat dia boleh jatuh haram, tetapi hukum asalnya adalah makruh. Baik. Itu kita boleh faham maksud makruh melalui sirah ataupun melalui uslub yang digunakan oleh Allah ataupun Rasulullah dalam ayat Quran ataupun hadis yang menunjukkan maksud makruh. Okay, contoh kedua iaitu lafaz fi'il nahi, kan, larangan fi'il nahi. Tetapi fi'il nahi ini bukan maksud haram. Jadi apa contoh dia? Contoh dia macam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan tanya macam-macam. Jangan tanya banyak, di mana kalau kamu asyik bertanya, kalau perkara itu dijawab kepada kamu, maka ia akan menyusahkan kamu. Contoh macam ni. Katakanlah kita pergi ke kedai makanan. Kedai orang Melayu Islam ataupun kedai orang Islam, kita pun tanya, ni pakcik, ni mi yang pakcik beli ni daripada mana? Kan? Siapa buat? Bila dia buat? Kan? Apa bahan dia? Okey. Kalau kita mula korek sampai dalam sebegitu, dan bila kita dapat jawapan, maka kita akan dapat satu kesusahan. Sebab apa? Bila kita bertanya lebih-lebih, yang pertama dari segi masa, kita nak boleh makan mi tu memang ambil masa lama lah. Sebab apa? Sebab kita duk buat
soal jawab ataupun soal siasat bersama pak cik penjual mi tadi kan. Okey. Jadi kalaulah kita dari segi zahirnya kan, kita tahu pak cik itu mungkin orang kampung kita, maka kita boleh berdasarkan keadaan ataupun qarinah zahir, kita kata mi yang dijual oleh pak cik itu adalah sumber halal. Ataupun memang kita tahu dah orang yang jual mi itu memang dia suka kaki tipu ataupun dia tak kira halal haram dalam penjualan mi tersebut, itu memang jelas-jelas kita tak boleh makan lah kedai dia kan. Tapi ini kalau kita contoh kita dalam musafir, kita berhenti ke R&R dan sebagainya, jadi kita ni tak perlu tanya detail-detail sehingga akan menyusahkan kita. Jadi hukum dia makruh. Kenapa makruh? La tas'alu kan, syahid di sini ialah la tas'alu. La tas'alu adalah fi'il nahi, larangan. Tetapi adakah larangan bermaksud haram? Okey. Kalau kita tanya adakah la tas'alu di sini bermaksud haram, tak boleh tanya langsung. Maka jawapannya setelah ulama membuat kajian ataupun istiqra', para ulama kita menjelaskan bahawa la tas'alu di sini bukan bermaksud haram tetapi makruh sahaja. Kerana apa? Kerana ada qarinah yang memberi indikator bahawa di sini la tas'alu fi'il nahi ini bukan maksud haram tetapi adalah makruh. Sebab kita kena faham, dalam kuliah-kuliah yang lepas pun kita dah sebut penentuan antara kita nak menentukan maksud wajib ke sunat ke, sebab fi'il amar dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi harus. Kalau fi'il nahi dia boleh jadi dia boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Jadi apa yang nak menentukan sama ada ia wajib ke sunat ataupun harus, maka kita kena tahu berdasarkan qarinah. Jadi qarinah ini kan, kita panggil bukti lah, bukti yang menunjukkan sesuatu makna itu. Kadang-kadang bukti tersebut ada dalam ayat ataupun teks hadis tersebut sendiri kan. Kadang-kadang qarinah ini boleh datang dalam ayat ataupun hadis lain, dan kadang-kadang qarinah ini boleh datang ataupun boleh kita fahami melalui ijtihad para ulama. Tapi kalau dalam qarinah berkenaan dengan ayat la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum ini adalah qarinahnya datang daripada ayat yang sama, iaitu surah Al-Maidah ayat 101 juga kan, di mana Allah menyambung wa in tas'alu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Iaitu kalau kamu bertanya tentang sesuatu perkara ketika diturunkan Al-Quran untuk penjelasan lanjut, tubdalakum, dan benda tu di-explain, dijelaskan kepada kamu, afallahu anha, semoga Allah mengampunkan kamu daripada banyak bertanya tersebut, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini yang pertama tadi tu la tas'alu kan, la tas'alu tu adalah fi'il nahi. Dia fi'il nahi ni sama ada dia bermaksud haram ataupun bermaksud makruh. Ulama buat kajian, buat penelitian, ayat di sini fi'il nahi ni bukan maksud haram tetapi maksud makruh sahaja. Kenapa? Sebab ada qarinah selepas itu di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu bertanya untuk menambah ilmu, maka soalan itu, soal jawab itu tidak jadi makruh. Kan? Yang makruhnya ialah kalau kamu tanya benda-benda yang tidak munasabah. Kan? Contohlah, contoh. Baru ni di Selangor, khususnya di kawasan Sepang, tempat tinggal saya ni, keputusan air sebab ada pencemaran loji. Kan? Jadi bila kita duk cerita bab kalau air tak ada boleh tayamum contohnya, ataupun mengambil wuduk dengan cara air yang sedikit, dan seumpamanya kan. Jadi katakanlah dalam kuliah maghrib di masjid ataupun di surau kita duk mengajar bab bersuci ketika keputusan air ni, dia duk sibuk tanya, ustaz, kalau saya pergi ke planet Mareh, ni saya duk Sepang tapi sebabkan air tak ada, okey, jadi saya ambil keputusan saya nak pergi Mareh lah, kok ada air kat sana kan, boleh tak ustaz? Jadi soalan-soalan tu dia tak logik kan. Jadi soalan-soalan sebegitulah mula-mula dia jadi makruh.
Tapi lama-lama dia dia duk main-mainkan ustaz tu. Bukan setakat makruh tetapi boleh jatuh haram. So samalah dalam ayat ini, la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum itu hukum makruh kita banyak bertanya kalau soalan-soalan itu tidak relevan ataupun tidak ada kena-mengena dengan topik perbincangan yang sedang dibincangkan. Tetapi kalau soalan itu memang boleh menambah ilmu dan kena sesuai dengan topik yang dibincangkan, maka ia tidak jadi makruh. Itulah qarinahnya. Baik. Hukum makruh, hukmul makruh anna fa'ilahu la ya'sam. Orang yang buat satu perbuatan makruh dia tidak berdosa. Wa in kana maluman, walaupun kadang-kadang ia boleh dicela. Kan? Wa anna tarikahu yumdahu wa yusabu. Orang yang meninggalkan perbuatan makruh akan dipuji dan akan dapat pahala sekiranya dia meninggalkan perkara makruh itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita kena faham satu konsep makruh ni. Kita kata kalau makruh kita buat tak berdosa. Kalau kita tinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Tapi kita kena faham begini. Makruh ni, macam tadi kita sebut kan, kalau sekali-sekala dia boleh jadi makruh. Tapi kalaulah berulang kali dia buat perkara makruh, sebenarnya ia boleh membawa kepada haram. Kita bagi contoh macam ni. Kita katakan bahawa ataupun kita tahu bahawa memakan petai, kan? Sebenarnya petai ni adalah harus, kan? Petai ni adalah makanan, sejenis makanan yang harus dimakan. Jadi sebenarnya makan petai ni dia tak makruh. Makan petai adalah halal, adalah harus. Yang jadi makruh ialah kalau kita makan petai, kita tak gosok gigi. Kemudian dah lah tak gosok gigi, kita pula pergi ke tempat perhimpunan. Contoh macam dalam kelas ataupun kita pergi semain jemaah dan sebagainya kan. Tempat perhimpunan ramai orang. Kan? Kita tahu petai ni dia bila kita makan dia berbau. Okey. Jadi bila kita makan petai tu asalnya dia tak makruh, dia adalah harus dan halal. Yang makruh apabila kita makan petai tak gosok gigi kemudian kita pergi ke tempat perhimpunan orang ramai. Contoh macam solat jemaah lah, contohnya lah. Okey. Kalau sekali-sekala, kan, contohlah macam kita pergi musafirkan kat RNR lah contohnya kan. So kita tengok kat kedai tu ada sambal petai, kita pun teri makan, beli. Kita bila musafir ni jarang sangatlah kita bawa berus gigi kan. Jadi kita pun tempah ataupun beli makanan sambal petai tu, kita makan dengan nasi. Kemudian lepas tu kita kumur mulut sikit, kemudian kita pergi solat jemaah di surau RNR, kan. Jadi bila tak gosok gigi ni dia akan berbau sikit lah, okay, berbanding kalau kita dah gosok gigi kan. Okay. Jadi kalau sekali-sekala boleh tahan, jadi hukumnya makruh sajalah. Tapi kalau hari-hari kita makan petai kemudian kita tak gosok gigi, pergi ke kelas, pergi solat jemaah, ini bukan lagi makruh dah, tapi ia boleh jatuh haram. Sebab apa? Sebab kita telah menyebabkan satu ketidakselesaan kepada orang yang berada di sekeliling kita disebabkan kita makan petai tadi. Itu kita kena faham konsep tu. Sebab itu bila sentuh bab makruh ni juga, ramai perokok mengatakan makruh. Ustaz, makruh aja isap rokok. Okay, andai kata kita pegang dengan hukum merokok itu adalah makruh. Contoh, dia sama juga. Kalau sekali, 2 kali kita hisap rokok, boleh jatuh makruh. Kan? Tapi kalau dah hari-hari, kemudian kita tak jaga kebersihan mulut kita, dia bukan jatuh makruh dah. Dia boleh jadi haram. Sebab itu jangan mudah-mudah kita gunakan alasan hukum makruh untuk rokok. Sebab berdasarkan fakta dan juga bukti terkini dari segi kesihatan dan juga perubatan, rokok termasuklah rokok elektrik dan juga vape. Malah vape ni sebenarnya lebih bahaya daripada rokok kan. Sebab kadar nikotin yang ada dalam vape tu dia tidak boleh kontrol. Sebab kita berdasarkan peranti yang kita ada tu, kita boleh letak berapa banyak kuantiti nikotin yang kita kita nak kan. Kalau rokok ni dia dah
Dia dah kadar-kadar dia kan dah telah ditentu, kita tak boleh nak tambah pandai-pandai kan. Tapi nikotin ni dia ikut suka kita sebenarnya. Jadi sebenarnya vape itu lebih bahaya daripada merokok. Sebab itu saya ulang sekali lagi, kita jangan mudah-mudah gunakan alasan alah benda ni makruh je, kalau buat pun tak berdosa kan. Jadi kalau kita faham definisi makruh tadi, buat tak berdosa, tapi sebenarnya tinggalkan itu lebih baik, dan tinggalkan kerana Allah itu akan dapat pahala. Jadi buat apa kita buat benda yang tak dapat pahala, benda yang sia-sia. So hidup kita ni biar kita banyak pahala, sebab pahala tu insya-Allah akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti kan. Jadi jangan mudah-mudah gunakan dalil ataupun kita panggil hukum makruh untuk menjustifikasikan tindakan kita dalam melakukan sesuatu perkara. Okey. Seterusnya definisi contoh yang kita sebut di atas tadi ni adalah pembahagian makruh mengikut pandangan jumhur usuliyin. So bila kita sebut jumhur usuliyin ni, mereka mewakili mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Kan? Jadi ulama jumhur usuliyin mengatakan bahawa makruh ni ada satu bahagian sahaja. Kan? Tetapi di sisi ulama Hanafi ataupun dipanggil tariqah fuqaha, mereka membahagikan makruh ini kepada dua bahagian pula. Apa dia? Okey, yang pertama dinamakan makruh tahriman. Al-makruh tahriman. Dan yang kedua dinamakan ataupun diistilahkan sebagai al-makruh tanzihan. Okey, apa beza? Ini kita dah masuk perbincangan yang dibahaskan oleh ulama Hanafi pula. Okey, kalau al-makruh tahriman huwa ma talaba syari'u minal mukallaf al-kaffa anhu hatman bi dalilin zanniyyin la qat'iyyin. Okey, kalau makruh tahriman menurut definisi ulama usul fiqh Hanafi ialah sesuatu perkara yang dituntut oleh syarak untuk ditinggalkan secara pasti, tetapi tuntutan itu berdasarkan dalil zanni, bukannya dalil qat'i. So apa dalil qat'i, apa dalil zanni, kita dah sebut itu kan. Kalau dalil qat'i as-subut kan, ialah seperti Al-Quran dan juga hadis-hadis mutawatir. Manakala dalil zanni adalah hadis ahad. Itu menurut perbincangan usul fiqh lah. Contohnya tuntutan ini, tuntutan suruh tinggal lah. Satu tuntutan yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan secara pasti, tetapi dalilnya hanyalah zanni sahaja, bukan qat'i. Kalau qat'i dia akan jatuh haram. Tetapi ini dia pasti, tuntutan tu pasti, tuntutan tinggal tu secara pasti, tetapi berdasarkan dalil zanni sahaja. Contohnya al-khitbah ala khitbatil ghair, iaitu hukum pinang atas pinangan orang lain. Di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhtub ala khitbati akhika kan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu meminang tunangan sahabat ataupun saudara kamu. Jadi hukum ini adalah la takhtub, fi'il nahi. Dia hanya bersifat, kalau di sisi ulama jumhur hukumnya haram, tetapi berdasarkan mazhab Hanafi, pinangan atas pinangan orang lain ni dinamakan makruh tahriman. Dia makruh, tapi makruh yang hampir kepada haram kan. Contoh lain, wal bai' ala bai'il ghair, kita berjual beli atas jual beli orang lain. Maksudnya kita sailang kan. Katakan A dengan B ni dah buat satu kontrak. A nak jual kereta lah contohnya kan. A nak jual kereta dekat B dengan harga 10,000 contohnya, kereta second hand. Dah deal dah, dah setuju dah. Tiba-tiba datang pula C, offer 12,000. Jadi yang A ni dia macam kelabu mata sikit. Dia terus cancel kontrak dengan A, dia jual dekat C. Ini juga dinamakan hukum makruh tahriman menurut mazhab Hanafi. Tetapi kalau jual atas jualan orang lain ni, kalau ikut mazhab jumhur adalah haram.
Kedua-dua larangan ini, iaitu tunang atas tunang orang lain ataupun jual beli atas jual beli orang lain ini, kedua-dua ini sabit dengan dalil zanni. Dalil zanni ni maksudnya hadis ahad lah. Okey. Jadi sebab itu dinamakan kalau di sisi mazhab Hanafi dinamakan makruh tahriman, iaitu makruh ni yang hampir kepada haram. Okey, yang kedua dinamakan, kalau mengikut mazhab Hanafi, makruh yang kedua ni dinamakan makruh tanzihan. Wa huwa ma talaba syari'u al-kaffa anhu talaban ghaira mulzim ataupun ghaira jazim lil mukallaf. Iaitu satu tuntutan yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan, cuma tuntutan tinggal itu tidaklah bersifat pasti. Tidak bersifat mulzim, wajib. Contohnya akl luhumil khail, makan daging makan daging kuda ketika perang, ataupun berwuduk dengan berwuduk daripada air yang telah diminum ataupun telah dijilat oleh burung yang liar seperti burung helang dan sebagainya. Okay, contoh macam ni. Katakan kita berada di kawasan pegunungan kan. Ada burung helang datang, kemudian dia minum daripada satu bekas air mutlak. Kita tengok dekat mulut ataupun dekat paruh dia tu tak adalah kesan darah apa semua kan. Tetapi kita tahu sifat burung helang ni, dia makan bangkai. Jadi bila makan bangkai ni, bangkai adalah najis. Darah yang ada terkena kepada paruh tu pun adalah najis. Tetapi kita tengok paruh burung helang tu tak adalah kesan darah, tak adalah kesan dia makan bangkai. Jadi bila datang terbang burung helang tu datang minum daripada bekas air mutlak tersebut, maka hukumnya makruh untuk kita berwuduk daripada bekas wuduk yang diminum burung helang tadi. Tapi kalaulah kita tengok burung helang tu memang dia makan seekor bangkai, dengan kesan darah, kesan daging bangkai tu ada dekat mulut dia, dan dia terbang terus minum daripada bekas air yang mutlak tadi, dan air mutlak tu pula kurang daripada 2 qolah, maka air itu dihukumkan najis. Yang makruh kalau paruh burung helang tu dia tidak ada kesan darah dan sebagainya. Okey, hukum makruh tanzihan, iaitu mengikut mazhab Hanafi, kalau orang yang buat perkara-perkara yang makruh tanzihan ini, dia tidaklah dicela dan dia tidak mendapat apa-apa hukuman, la yu'aqab wa la yuzammu. Tetapi kalau dia buat, ini dinamakan khilaf aula ataupun khilaf afdal. Khilaf aula ni dia kita nak faham macam ni lah. Khilaf aula ni kalau elok lebih baik tinggal lah, macam tu. Dia tidak makruh macam mazhab ataupun mengikut pandangan mazhab jumhur. Kalau jumhur mengatakan benda ni memanglah tak dapat dosa, tetapi lebih baik tinggal lah. Okey. Sebenarnya khilaf ataupun perselisihan pandangan di antara mazhab jumhur dengan mazhab Hanafi ni berkenaan dengan makruh ni, dia sama macam perbincangan ataupun khilaf kedua-dua golongan ini dalam istilah fardu dengan wajib. Kalau kita masih ingat perbincangan al-fardu dengan al-wajib. Jadi samalah. Kalau ikut jumhur, hukum taklifi ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh dengan harus. Tetapi kalau ikut mazhab Hanafi, hukum taklifi ni ada 7. Iaitu al-fardu, al-wajib, haram, makruh, fardu, wajib, sunat, makruh tahriman, makruh tanzihan, kemudian haram dan juga harus. So kalau ikut jumhur ada 7. Kalau jumhur ada 5. Kalau ikut mazhab Hanafi, hukum taklifi ini ada 7. Okey, kenapa mereka berbeza pandangan? Sebab sudut pandang kedua-dua mazhab ini ataupun kedua-dua metodologi ini melihat dari segi sumber dalil. Kerana
apa nama, kalau Hanafi mereka melihat dari segi qat'i ataupun tidak qat'inya dalil tersebut. Sama ada dalil qat'i ataupun dalil zanni. Kalau dalil qat'i, ya, larangan itu kalau dalil qat'i, contoh larangan itu bersumberkan dalil qat'i seperti ayat Quran ataupun hadis mutawatir, maka itu adalah haram. Tetapi kalau larangan itu berdasarkan larangan yang pasti, larangan yang mulzim, tetapi dalilnya adalah dalil zanni, maka ia diistilahkan sebagai makruh tahriman. Manakala kalau larangan itu dia adalah larangan yang tidak bersifat mulzim, maka ia adalah makruh tanzihan sahaja menurut Hanafi. Tetapi kalau jumhur, mereka tidak melihat dari segi qat'i ataupun tidak qat'i, tetapi mereka melihat dari segi tabiat, tuntutan itu sendiri. Kalau tuntutan itu bersifat mulziman ataupun bersifat hatman, maka ia adalah haram. Tak kisahlah sama ada tuntutan itu berdasarkan dalil qat'i ataupun dalil zanni. Manakala sekiranya tuntutan tinggal itu bersifat ghaira ilzami ataupun ghaira hatmi, maka ia adalah makruh saja. Tidak dinamakan makruh tahriman ataupun makruh tanzihan seperti Hanafi. Itulah sedikit perbezaan antara Hanafi dan juga jumhur. Jadi kalau kita nak senang faham, makruh menurut istilah makruh sahaja di sisi jumhur sebenarnya adalah sama maksudnya seperti makruh tanzihan di sisi ulama mazhab Hanafi. Jadi insya-Allah setakat itu sajalah kuliah kita pada malam ini untuk kita cuba faham maksud makruh menurut ilmu usul fiqh. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah kita pada akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.